kritikal dalam kita punya topik ni, yang kritikal adalah lebih kepada kerja tenaga dan kuasa. Yang ni kita ada calculation lah. Yang lain-lain tu kurang sikit calculation. Okay, alright. So, kita berbalik kepada topik kita hari tu, iaitu berkaitan dengan latihan. Okay, latihan. Last week saya ada tunjuk kan, kalau ingat saya punya, okay, kita punya ni, last week kita buat yang ini. So sebenarnya saya ada salah sedikit berkaitan dengan calculation. So saya kena tunjuk balik lah. Yang saya adalah salah bagaimana kita nak rujuk, kita tunjukkan yang ini. Kenapa dapat sin, kenapa dapat cos, yang ni. Okay, sinus dan juga cosinus ni macam mana kita dapat. So kita silap kat sini. So saya kena padam balik semua. Kita padam balik, kita start balik from zero balik nak bagi saya tak nak ada keliru. Okay, so saya padam balik semua. Okay, saya padam balik semua. Dan sebab ada beberapa calculation kat sini yang salah lah, dan dia salah major lah. So maksudnya bila kesalahan dalam kita menentukan arah daya juga dan juga arah sin dan cos tu, bagaimana kita nak tentukan tu yang menyebabkan kita punya total keseluruhan dia salah lah. So saya kena padam balik dan kita kena buat balik lah. Minta maaf minta maaf terhadap kesilapan saya dalam menentukan dia punya dia punya jawapan tu lah. Okay, tapi hakikatnya basic dia sama. Okay, masih lagi sama. Cuma yang salahnya adalah dekat mana kita nak menentukan apa arah tengok dia tu. Kita nak tentukan sama ada pakai sin ataupun cos. Okay, so itu yang salah lah. Untuk yang sebelum-sebelum ni saya tunjuk betul. Okay, betul. Kalau tengok nota-nota saya semua betul. Cuma kaedah yang ini je saya salah kira lah. Dan apabila ni saya perasan bila kita tengok kepada arah daya tu lah, arah daya kepada objek. Okay, so solution dia untuk selesaikan masalah ni still lagi sama. Okay, so kalau ada masalah terus tanya saya akan highlightkan kat mana yang saya kata ada pembetulan tu, nanti saya akan highlightkan. Okay, so untuk case yang ini, untuk case yang ini kita still lagi dapatkan data yang sama. Pertama adalah GCM dia sama 35 kg, 3.5 kg. Sudut dia still lagi sama. Jarak pergerakan dia 2.85 dan halaju awal. Halaju awal kita dah dapat halaju halaju awal dia iaitu U dia, dan juga kita ada mu dia, kena ada mu, dan kita ada dia punya pemalar graviti ataupun dia punya pecutan graviti tu adalah constant tu diberilah. So kita kena keluarkan semua maklumat-maklumat yang diberilah. Antaranya tadi saya kata dia punya GCM dia, M dia, okey, 3.5 kg. Okey, sebab ini adalah unit SI, kita senang kita tukar semua kepada unit SI lah. Okey, dia punya S dia 2.85 meter. Okey, dan kemudian mu dia ni pun standard memang diberilah. Itu bergantung yang mu ni saya cerita betul last week, tak ada salah. Okey, G tak payah tulislah, itu je. Okey, so untuk solve soalan ni, okey, last kaedah dia still lagi sama apa yang saya ceritakan, iaitu kita kena lukis dia punya rajah. Okey, sebab kat sini dia kata meluncur ke bawah, meluncur ke bawah. So kita kena identify lah rajah tu, kena tulis besar sikit baru kita nampak. Okey, okey, objek. Okey, kemudian kita tulis apa-apa maklumat yang telah diberilah. Antaranya dibagi adalah jarak laluan dia. Kita kena lukis. Okey, meter. Kemudian selain tu juga kita saya bagi tahu hari tu, okey, kita dari sudut dia. Sudut dia adalah
apa 35, okey. 35 darjah. Okey. Sudut dia adalah 35 darjah. Okey. Okey, kemudian jisim jisim dia mg dia. Okey. Kita dapat saya ini satu. Kemudian dia punya daya daya turun dia F A dan juga friction dia F R. Okey. Kita dah labelkan dan kemudian yang saya silap adalah arah pandangan satu beban ni kita kena adalah normal kepada arah laluan dia. Ni dunia normal lah, N normal dia normal kepada bahan, okey. Iaitu dia ke arah perpendicular lah, perpendicular. Okey. Kemudian kita kena sebab soalan ni dia nak kita cari hal laju akhir. Okey. Soalan ni nak kita hal laju akhir iaitu dia punya V, okey. Okey. So firstly kita kena dapatkan kerja dululah. Kerja yang dilakukan oleh objek itu sendirilah kerja dia. Okey. So untuk kes ni, okey. Untuk kerja kita tahu work equal to Fs dot S. Okey. Sekarang untuk kita dapatkan dia punya kerja adalah F yang kita kena gunakan adalah F A tolak FR. Okey. FR kali dengan S. Okey. Kali dengan S. Dan seperti yang saya tunjuk juga pada last week, okey. FR adalah 0.45 FA. So, kita akan dapat FA tolak 0.45 FA kali dengan S. Di mana FA nanti kita akan cari, okey. FR ni sebab dia bagi coefficient punya friction 0.4. So kita kena darablah 0.45 kali dengan FA lah. So kalau kita calculate kan, okey. Ini saya ringkaskan lah. Saya ringkaskan. Okey. Maka kita akan dapat keseluruhan ni adalah 1 tolak 0.45 FA tolak 0.45 FA bersamaan dengan 0 kenapa tak? Kenapa saya punya tak boleh tulis ni? Oh, dia sampai kat bawah dah. Sekejap problem pula. Okey. Saya tak tahu apa pasal saya punya iPad ni. Sekejap maaf ada masalah sikit. Tahu kenapa dia jadi macam tu. Saya buka balik.
Okey. Okey. Alright. So, sambung balik maaf Okey. So, tadi saya kata FA tolak 0.5 FA adalah 0.55 FA kali dengan S. Okey. Sekarang ni S kita dah tahu, FA yang kita tak tahu. Okey. So bagaimana kita nak tengok FA ni? So ini yang saya silap last week. Okey. FA, okey. FA kita kena tengok dia punya arah dia, okey, daripada normal kepada objek. Okey, iaitu sini line ni yang hijau saya tandakan ni, hijau. So kita akan dapat sudut kat sini adalah total 90 kan, 90 degree. So 90 tolak 45 kat sini adalah 55 lah. 55. Sudut kat situ 55. Okey. So oleh kerana kita kena tengok daripada sudut normal kepada objek ni, okey, bahagian FA ni yang melintang ni, okey. So kita kena buat garisan buat garisan putus-putus sikit lah nak bagi nampak. Saya buat putus-putus sikit. Okey. Alright, putus-putus. Okey. So kalau kita tengok macam ni, awak tengok daripada sini, awak akan nampak sudut kat sini adalah 35. Okey. Maka FA bahagi dengan MG adalah, awak nampak kat sini, saya kena tengok kita tengok daripada sini, awak akan nampak FA bahagi dengan MG, iaitu FA bahagi dengan MG sama dengan, sebab apa? Dia adalah dia pun bertentangan atau ataupun dia panggil adjacent bertentangan dia tu bagi dengan dia punya hypotenuse. Okey? Okey. So dia punya depan dia bagi bertentangan bagi dengan bersebelah dengan hypotenuse lah. Okey. So kita dapat sin lah. Sin 35. So that's why FA sama dengan MG sin 35. Okay. Ini yang saya silap. Last week saya tunjuk kat awak ada silap. Okey. So sepatutnya jawapan kat sini dia akan jadi 0.55 mg, m kita adalah 3.5, G adalah 9.81. Okey. Sin 35 baru kali dengan 2.85. Okey. Sepatutnya macam ni lah. Okey. So last week punya calculation tu ada silap. Bila kita salah menentukan sebabnya, sebab apa saya salah? Sebab mg ni adalah berat ataupun dia punya berat lah, dia punya berat, okey, kepada objek tu. Okey, tapi yang kita guna kaedah last week, kita tengok kepada satah. Sedangkan dia bukanlah komponen dalam satah, dia adalah komponen pada objek. So kita kena tengok pandangan daripada normal kepada objek. Okey? So tu jawapan dia lah. Kenapa dia kena pakai sin 35. Bukan pakai yang saya buat last week, saya buat mg bagi sin 35. Sebab kita tengok daripada satah. Sepatutnya kita tengok daripada objek tu. Normal kepada objek. Okey? Itu je kesilapan dia. So yang lain-lain tu kita calculate je. Kita calculate. Kita calculate 3.5 9.81. Okey. Jawab kita punya 34. Sin 35. Okey. Kali 0.55 kali 2.85. Okey, 30.9. So jawapannya 30.9 joule lah. So ini adalah dia punya kerja lah. Kemudian kita boleh selesaikan lah guna kaedah yang saya tunjuk last week, sama je, iaitu untuk dapatkan halaju awal, okey, iaitu
work equal to setengah M V kuasa 2 tolak 1/2 M U kuasa 2. Kita masukkan dalam rumus. Okey. Kita boleh je selesaikan ini. Okey. Kita faktorkan M V kuasa 2. Oh, tak boleh. Kita faktorkan, tak dapatlah jawapannya. Kita tak bukan ayat ni. Okey. Kita selesaikan lah. Kita selesaikan. 1/2 M V kuasa 2 sama dengan W tambah 1/2 M U kuasa 2. So kita akan dapat lah. Kita dapat 30.9 tambah 1/2 3.5. U kita adalah 5 tadi. 5 kena sejam. 5 kuasa 2. Okay. Alright. So kita akan dapat 30.9 tambah. So boleh buat saya harap boleh faham sebab saya silap last week punya ni cerita dia. So kita akan dapatlah jawapan dia akan berbeza lah, slightly difference lah. Okay. Kemudian saya congak terus lah saya skip dia punya jalan kerja. Nanti awak kira lah sendiri. 2 saya pindahkan, nanti matematik punya basic 7.465 kali dengan 2. Okey, bahagi dengan M 3.5 punca kuasa. So kita akan dapat jawapan dia. Okey. 6.53 meter per saat. Okey, itulah jawapan bagi penyelesaian soalan jenis ini. Okey, ini jawapan dia. Okey, sebab saya silap yang bahagian yang ini, sama ada kita pakai sin ataupun cos. Sama juga dengan nota-nota yang saya tunjuk sebelum ni. Okey, so harap ni boleh faham saya harap ni boleh faham. Okey, boleh tak ada masalah saya harap semua boleh follow apa yang saya buat. Minta maaf yang salah pada minggu lepas, ada kesilapan sikit. Okey, untuk soalan ini saja. Soalan yang lain semua tak ada masalah. Okey, contoh soalan yang saya pernah buat juga sebelum ni pun sama, tak ada masalah. Yang ini, okey, yang ini pun sama. Yang sebelum ni, kenapa dia pakai MG sin 36.9 ini? Sebab dia berpandukan dia punya sudut kepada objek bukan kepada satah. Kenapa 3.89? Kalau kita tengok pada satah, MG ni dah tutup lah kat sini. So bertentangan hypotenuse, tapi sebenarnya tak, sebab dia bukan satah ni punya yang awak nampak sebab yang ni yang saya tunjuk ni ada normal kat dalam kita punya nota ni. Saya kali hijau ni, ini ada normal dia. So kita tengok normal pada objek. Okey. So yang kenapa dia sin kenapa dia cos adalah dia berpandukan dia punya objek, bukan berpandukan pada satah. Satah ni just untuk kita kira contohnya nak dapatkan ketinggian satah. So bolehlah kita guna kaedah yang saya tunjuk last week. Okey. Tapi yang ini sebab sudut ni adalah sudut kepada objek. Sudut dia memang sama sebab objek tu adalah berada pada satah. So that's why sudut dia sama. Cuma beza dia kita tengok normal ke atas siapa. Itu yang penting lah. Kenapa dia pakai sin. Okey. Kalau awak tengok cara dia pun sama. Kita buat dalam kita punya rajah ni, ini rajah yang diberi dalam soalan ni. Okey. Dan soalan ni dia bagi macam ni. So kalau kita tengok MG memang MG lah. Ini sebab apa? Gravity lah yang merah ni. Yang merah saya tunjuk ni sebab dia adalah gravity lah. Nampak tak? Tunjuk. Okey. Yang merah ni adalah gravity, yang saya highlightkan ni adalah gravity lah. So gravity memang macam mana pun dia akan jatuh ikut gravity lah ke bawah. Cuma kenapa pakai sin? Okey, sebab dia adalah
dia perpendicular kepada objek. So that's why kenapa dia line putus-putus ni, kita tengok daripada sudut yang inilah, pada sudut ini. Sudut ini. Sudut ni dapat macam mana? Kita boleh tengoklah kan, kalau matematik tu, kalau kita tengok apabila by default bila kita kira kat sini kita dapat sudut dia 53/1. So kalau kita pakai 53/1, kita pakai cos lah. Kalau kita pakai 6.9, kita pakai sin lah. Tengok daripada arah mana kita tengok. Arah mana kita tengok. Okey, harap boleh faham lah. Ada soalan tak? Takut saya tersesatkan awak untuk last week punya kelas. Okey? Ada soalan tak tanya berkaitan dengan ini? Encik, so maksud Encik adalah tengok atas sudut dia ada dekat mana, dan dia akan guna sin cos tan situ. Dia bukan tengok sudut pada atas mana, dia kena tengok daya tu siapa punya. Okey. So saya kalau kita tengok saya bagi satu kosong satu paparan kosong. Okey. Contoh kalau ni satah sudut, contohnya sini 30. Okey. Kalau sini saya bagi 5. Okey. Sekarang ni contoh 5. Macam ni, yang ini barulah kita boleh pakai 30 pertentangan hipotenusan. So sin lah. So kat sini akan dapat 5 bahagi sin 30 lah. Faham kenapa 5 sin 30? Sebab saya contoh saya labelkan kat sini A. Okey. Okey, sini A, sini B. So A bahagi dengan B equal to sin 30. Sekarang A kita adalah 5. A kita 5, B adalah B. So nak dapatkan nilai B. So B sama dengan 5 bagi sin 30. So ini kalau kita pakai sebab yang ini jelas sudut nilai ni adalah satah ni punya. Tetapi untuk case study, okey, case study saya undo balik semua. Okey. Saya buat lain lah, saya buat lain. Okey. Saya contoh yang lain pula contoh yang lain, saya lukis gambar raja warna merah okey sini. Okey. Kemudian kita ada objek saya buat color sikit lah Okey, saya buat color sikit. Okey. Okey, lepas tu untuk yang ini, okey, tadi saya bagi tahu yang ini sudut untuk satah, contoh ni, sudut ni untuk satah. Okey, tetapi disebabkan kita tadi yang saya kata tu dia adalah objek ni punya berat jisim objek ni, so kita tak boleh tengok, kita tak boleh ambil mg untuk dapatkan nilai sini, kita tak boleh buat 30, kita tak boleh buat mg bagi 30 sebab dia bukan komponen satah, dia adalah komponen bagi objek. So kita kena tengok objek ni punya pandangan lah. So untuk objek punya pandangan, okey, sekejap saya tukar color sikit. Okey, objek punya pandangan, okey, pandangan untuk objek. Okey, pandangan untuk objek, so kita akan tengok sudut dia ni. Sudut dia ni adalah still lagi kita akan pakai nampak macam sama. Tapi sebenarnya dia tak sama, dia dari segi arah dia lain lah. Awak akan dapat sini sudut dia still lagi sebab ni 30, sini akan dapat 60 sebab 90 darjah kan. Okey, tetapi untuk dapatkan contohnya saya label dekat sini sebagai FA, okey, dapatkan FA ni kita tak boleh ambil 60 sebab kita nampak sini nampak macam adjacent, sini nampak macam dia sebelah ini nampak macam dia punya hypotenuse kan. Tapi sebenarnya tak. Sebab kita kena tengok dia kena normal kepada objek ni. So bila kita extendkan, panjangkan dia punya line tu. Okey, line tu kita panjangkan. Okey, awak nampak
sebenarnya okey, yang FA ni 30, yang FA ni adalah bertentangan dan hypotenuse dengan MG. So maksudnya dia adalah FA bahagi MG sama dengan sin 30. That's why kenapa kita dapat FA sama dengan MG sin 30. Okey, faham Okey, faham Encik. Okey, faham Okey. Faham, faham. Minta maaf lah yang minggu lepas punya silap sebab dia kena berpandukan siapa punya sudut. Objek tadi yang saya kata tadi dia adalah berat bagi objek, bukan berat bagi satah. So kalau ada soalan yang lain, contohnya kalau soalan tu dia tanya berapakah ketinggian satah ni, baru kita boleh pakai satah ni punya segitiga lah. Kita bukan pakai objek punya segitiga. So dia berpandukan berpandukan siapa punya owner kepada sudut kepada jisim tu. Macam tu lah. Okay, alright. Okay, so okay boleh faham alright, so kalau boleh faham, okay. So next saya rasa kita pergi review ni lah Saya review sikit berkaitan dengan awak punya tugasan lah. Saya review sikit. Sekejap Saya review sikit. Beberapa minggu lepas saya ada bagi tugasan. So kita review sikit je, mungkin satu soalan. Okay. Untuk sebelum kita masuk kepada kita selang-seli sikit dengan topik bab 2. Bab 2 ni tak banyak kalau awak tengok dia punya weight tu sikit je. So saya pun tak kisah sangat lah Okay, alright. Tiga satu ni jadi berapa? Ini tolak ni berapa? 4 tolak 3. Berapa tulis sini? Ini tolak sini berapa? Tulis sini. Okey, dah. Bukan macam ni ke macam ni? Bukan. Okey, sorry anak saya ada kat rumah sebab saya isteri sasa, saya work from home. Okey, so kita continue lagi. Okey, ini contoh soalan tugasan saya bagi hari tu. So ada 3 orang tak hantar minta nanti selesaikanlah 3 orang yang saya sebutkan nama tu. Okey. So Encik. Ya. Encik, sorry, yang tugasan ni boleh Encik fokus yang soalan last tu sebab saya tak berapa faham cara buat. Okey, soalan last hari tu ini ke? Ya tu. Okey, soalan last. Okey, soalan last. Boleh saya bagi soalan last. Okey, soalan last ni adalah berkaitan dengan kerja juga yang kerja. Kerja dan juga kalau hukum hoax pun boleh juga sampai benda yang sama. Okey. Alright. So kalau ikutkan yang ini, sekejap. Saya buka dulu. Okey. Okey. So yang ini okey. Dalam kita punya soalan ni dia mention bahawa okey, kita punya objek ni berat dia 3 kilogram, 3 kilogram, bergerak paksi X dan dikenakan daya F. Tajam menunjukkan hubungan antara daya dan juga jarak. Okey. Dan dia bagi tahu jika hal laju pada objek S kosong adalah 10 meter per second, tentukan hal laju objek pada jarak akhir ni. So maksudnya dia nak cari berapakah hal laju akhir bagi objek ni lah, hal laju akhir. Okey. So kita boleh katakan bahawa kerja yang dilakukan adalah bersama dengan luas di bawah graf. Luas graf ni. Luas bawah graf. Okey. So kita boleh kira luas bawah graf ni berapa kerja yang dilakukan. Okey. So kalau kita gunakan rumus trapezium, okey. Rumus trapezium, okey.
So ini sama je soalan hari tu kan. So kita akan dapat okay. Yang ini luas prism saya kata work lah. Work equal to, pertama adalah luas prism ni adalah 6. Matematik 6 tambah 4 kali 10 bahagi 2. Okay. Ni untuk yang saya lorekkan warna biru ni. Dan satu lagi yang saya lorekkan warna purple ni, 10 tolak 6 adalah 4, 10 tolak 7 adalah 3. So kita tambah dengan apa ni tadi saya kata 4 tambah 3. Okey, tambah 3 bahagi 2 kali dengan negatif 5. Negatif 5. So bila awak kira total semua ni, okey, kita kira total semua ni, awak akan dapat jumlah kerja dia adalah 10 tambah 10, 100, 100 bagi 2, 50. Okey. 7 kali 5, negatif 35 bagi 2. Kita kira lah 35 bagi 2, 17,5. Negatif 17,5. So bila awak kira total 50 tolak 17,5, awak akan dapat jumlah kerja pada objek tersebut adalah 32.5 joule. Ni kadang markah tu saja je saya letak tak sesuai tapi kalau test saya buat markah yang sesuai lah Okey, so 32.5 joule. Okey, sekarang dia nak halaju objek pada jarak 10. Dia nak jarak ini. Jarak ini. Pada jarak ini, kita tahulah pada jarak ini jumlah kerja dia adalah 32.5. 32.5. Okey. So kenapa dia ada minus 5, kenapa ada 10? So itu adalah dikatakan daya lah. Daya yang dikenakan pada dia lah. Mungkin daya memula tu positif, tolak dia. Benda tarik. Dia gitulah. Tolak atau dia melawan lah. Melawan. Tapi jarak tu bergerak lah. Jarak dia positif dan juga jarak dia negatif. Macam gitulah maksud dia. Okay. Alright. So untuk soalan A ni, kita tahu work. Okay. Work equal to setengah M V kuasa 2 tolak 1/2 MU kuasa 2. So kita masukkan dalam rumus lah untuk kita dapatkan halaju objek pada jarak 10. Kita teruskan je lah. Kita kira lah. So awak kira lah satu-satu. Okay. Setengah MV kuasa 2 sama dengan tadi 32.5 tambah 1/2 M kita tadi diberi 3 kilo. Halaju awal kita dibagi 10. Halaju awal tu maksudnya dari kosong lah. Awalnya dah ada halaju. Halaju. So kita kira. Okay. Awak congak-congak. Saya skip Saya skip yang kerja ni. Supaya awak nampak macam mana ni sebab ada kawan kita tak buat tugasan lagi kan. So, saya cerita dia berjalan kerja dia. Okay. Awak selesaikan. Okay. 32.5. Okay. Tambah 3 kali 10 kuasa 2, 100, so 300 bagi 2. 300 bagi 2, 150. So awak akan dapat sini itulah. Okey. Awak akan dapat 182.5. Okey. Bahagi 3 darab 2. Okey. Dan bila awak selesaikan V, awak akan dapatlah 11 meter per second. Lebih kurang lah 11 meter per saat awak dapat. Okey. So mungkin daya tambah atau daya tu bertolak lah. Okey. So inilah yang kita dapat. Halaju A 11. 11 meter per saat. Okey, contoh. Soalan B 6 meter. Awak ambil just kerja sampai 6 sajalah. So berapa? 50 lah. Kita ambil yang 450 sajalah.
Okey. Tenaga kinetik objek pada S, terus boleh dapat jawapan lah. Kita dah dapat terus. Okey. Alright. Boleh faham Okey. Tenaga kinetik S sama dengan 6. Tak payah susah kira. Awak tu nampak je 50. Tu jawapan sini 50. Direct je. 50 Joule. Sebab apa 50 Joule? Luas graf ni. Luas di bawah graf sahaja. Okey. Macam yang tadi A tu kan, Kan 1/2 MU kuasa 2 tu kan, kenapa U dia 10 Ya bukan dia bagi 10 ke? Dia bagi? Oh, tak tahu. Dia beri. Yang 3 tu? 3 berat kilo. dia lah. Berat okey, dia pun dia beri juga. Okey. Okey. Ni contoh. So macam tu lah. So awak akan dapat tenaga kinetik dia hal laju objek ni pun samalah nanti. So contohnya awak tak nak pakai kaedah macam ni kan. Contoh yang ini yang tadi saya kata untuk soalan B ni. Untuk soalan B kita kata B dapat 50 50 sama dengan MV kuasa 2 tambah setengah MU kuasa 2. Okey, sama je. Okey, sebab 50 ni adalah dia punya kerja semasa dia berada pada 6. Kenapa saya kata 50? Sebab kita kira luas bawah graf ni. Luas bawah graf sampai 6 saja. So, luas trapezium rumusnya adalah tapak bawah ni tambah dengan jarak tapak atas kali dengan tinggi bagi 2. Ataupun kalau awak tak yakin dengan jawapan 50 tu, awak boleh guna kaedah manual lah. Manual tu yang ni lah. 4 segi dulu. 4 segi 4 kali 10 40. Sini 40. Yang ni 3 segi 3. 6 tolak 4 2. So 2 kali 10 20. 20 bagi 2 10. So sama je. 50. So kalau awak nak guna manual lah, tak nak guna kaedah rumus trapezium. Ini trapezium Okey. So untuk yang soalan B pun sama juga kaedah dia. Okey. Kita sama dengan setengah MV kuasa 2 50. Ini bukan tambah, ini tolak. Silap. Okey, tolak. So awak tambah setengah MU kuasa 2. So setengah MU kuasa 2 tadi kat sini samalah. Okey, 300 bagi 2. Kenapa saya kata 300? Sebab U adalah 10. 10 kuasa 2 100 kali 3 300 bagi 2 150. So total kat sini 200 lah. Okey. So V awak congak sikit. 200 bahagi dengan 3. 200 bahagi 3 sebab M ni 3. Atau kali dengan 2. Kali dengan 2. Kali dengan 2 sebab 2 ni nak pindah ke atas dan punca kuasa V awak dapat 11.5 meter per saat. Okey. Nampak macam hampir sama dengan yang atas kan? Tapi kenapa yang atas ni kecil, yang bawah ni laju? Sebab daya lah. Daya dia hilang semasa dia nak ke 10 tu. So yang ini, daya dia berkurang je. Daripada laju, speed dia laju kan, mula yang dekat 4 ni mungkin laju. Kalau paling maksimum lah, kalau dia kata hal laju maksimum tu berada dekat mana? Contohnya kan. So awak kena tengoklah pada graf tu dekat mana daya yang paling tinggi. Daya tinggi dan jarak je lah. Kerja paling banyak adalah apabila dekat maksimum speed daya yang tinggi dan juga jarak yang tinggi. So masa dia dekat 4 lah merupakan kerja yang paling dia mungkin akan dapat hal laju yang tinggi lah kat situ. Okay. Alright. So seterusnya adalah kita dapatlah ni. Okay. Untuk yang ni tenaga kinetik S. Kinetik masuk balik rumah asal ni pun setengah MV kuasa 2 MU kuasa 2 dapat balik lah. Jawapannya balik dapat 50 jugalah, 50 Joule. Sebab hukum
kat badan tenaga, apa prinsip kat badan tenaga tak boleh dimusnahkan, so tenaga tu dia maintain je lah. Dia berubah bentuk saja. Daripada tenaga keupayaan tukar kepada tenaga kinetik dan seterusnya lah. Beberapa tenaga yang lain lah pada masa itu. Okay? Alright. Sampai ada setengah calculation dia tengoklah sama ada dimension dia abaikan ke ataupun tidak lah. Kalau kita kadang-kadang ada setengah tu kita abaikan dia punya tenaga-tenaga yang lain lah. Ada setengah tu kita kira. Tengok pada soalan. Okay, boleh faham soalan last kali ni? Dia simple, soalan last kali ni lebih simple lah sebab dia tak perlu lukis rajah. Awak dah rujuk kepada 100% kepada graf. Okay. Okay, soalan 5 ni sama macam tadi saya tunjuk tadi. Ya, soalan yang tadi saya tunjuk mula-mula tadi, hampir sama konsep dia, cuma number-number je berbeza. Okay. Soalan nombor 4 pun hampir sama. Okay. Cuma nombor 4 ni dia tak ada lukisan, dia tak ada sudut, dia just tukar nilai tu lah. Nampak nilai tu lebih menakutkan lah sebab nilai tu dalam ada apa kelajuan tu sampai 3 kali 10 meter per second kelajuan cahaya lah ni untuk soalan nombor 4 ni sampai kelajuan cahaya kan. So bila nampak macam ni kan di psikologi kan ada negatif 31 tu contoh lah. So awak kena pastikan lah tengok guna kalkulator tu kena betul. Okay, so saya pun tak nak tunjuk sangat, saya just yang ini rasa boleh jawab ni tak ada masalah. Okay, ini senang. Okay, saya pergi soalan first je lah. Soalan first ni pun tak susah pun. Okay, soalan first ni lebih kepada hukum Hooke's lah, Hooke's law. Hooke's law, bagaimana kita nak kira tenaga yang ada pada spring. Okay, alright. So, untuk soalan A ni, okay. Soalan A ni tak, dia direct je, okay. So, dia beri kita punya berat berat, awak punya berat. Okay. Diberi berat awak, okay, iaitu 60 kg. Ya Allah. Okay. Berat kita adalah 60 kg. Okay. Dan berat tu berat awak 60 gram, pijak spring, pijak satu penimbang darjah bawah dan pada kurang lebih sebenarnya termampat sebanyak D. Okay. Asalnya dia macam ni, A, bila awak pijak dia turun termampat sebanyak 5 mm. Okay. 5 mm termampat. So dia tanya berapakah pemalar spring. Ini kita dah buat sebelum ni. Basic je, tak ada masalah soalan ni. Iaitu kita kena ingatlah rumus dia. Rumus ni kalau awak ingat, dia sama dengan dinamik. Dinamik patutnya kita belajar dinamik dulu baru kita masuk ni sebab dia ulang balik lah berkaitan dengan hukum Newton dan lain tu lah. Okay, tak apa, kita buat F equal to Kx. Simple je. F kita dah ada. F adalah equal to mg. Okay. So dalam kes ni saya tak kisah pun. Tapi kita kena pakai standard gravity punya ni lah, speed, iaitu 9.81 meter per second lah. Standard kita pakai. So kalau kita kira, kita akan dapat K sama dengan mg bahagi dengan x. Dan mg kita adalah 60, 9.81. X kita adalah 5 mm. 5 mm.
Mili So mili apa? 5 kali 10 kuasa negatif 3. Okay. Milimeter. Milimeter tu kecil lah. Kalau awak tekan kalkulator pun nak boleh je. Apa 5 and then mili. So awak akan dapat 5 kali 10 kuasa negatif 3 lah. So bila awak calculate, awak akan dapat 60 bagi 9.81 darab 9.81 bahagi dengan 5 mili. Tekan je. 5 mili. Dengan kalkulator senang. Okay. So kita akan dapat dia punya jumlah pemalar spring tu adalah 117.72 kilo Newton per meter. Newton per meter. Itu dah unit dia. Kenapa saya dapat Newton per meter? Sebab ni F M kali G iaitu jisim kali dengan percutan graviti, unitnya adalah Newton, dan bagi dengan jarak X ni adalah jarak dalam unit meter, so awak akan dapat kilo Newton. Ni saya kira lah 117.72 kilo Newton per meter. Okay. Dan kalau ditanya tenaga yang dikeluarkan oleh spring semasa dimampatkan, kita kena pakai spring punya ni lah, iaitu tenaga iaitu P, kita dah potential energy, PE lah, potential energy. Okay, tenaga sama dengan 1/2 apa dia, K X kuasa 2. Ni rumus yang diberilah daripada hukum Hooke's. Dia ni just directly saja. Soalan ni memang direct, senang je. Sangat mudah lah kalau kita ingat rumus dia. Okay. X ni tadi kita punya X itu dah ada 5 mili. Type dia 5 mili kuasa 2. So dalam kalkulator kita boleh je kira. Okay. So kita akan dapat jawapannya lebih kurang 1.47 Joule. Sikit je. 1.47 Joule. Okey, mana saya dapat? Awak rumus lah. 5 mili kuasa 2. Okey. Mili kuasa 2 kali dengan 117. Silap lah. Betul, 117.72 kilo. Jangan lupa kilo bagi 2. Ini ada K kat sini. So awak akan dapat 1.47 Joule sahaja. So dia kata tenaga apabila 55 orang pula. Ini step dia awak kena dapatkan X dulu. Step dia gunakan rumus yang sama, dapatkan nilai X. Okay, F kita dapat pada 55 kg. K dah diberi, kita cari X. Dapat X, masuk dalam rumus yang ini, dan awak akan dapat jawapan C. Okay, itu saja. Dan sebenarnya saya ada share dalam classroom awak. Okay, berkaitan dengan exercise saya lah. Okay, saya boleh add nanti kita dalam tu saya ada add nota-nota tugas-tugasan yang berkaitan yang mungkin boleh membantu dalam classroom kita. So nanti awak boleh tengoklah, boleh tengok dan awak boleh selesaikan. Mana tahu awak ada ada apa-apa contoh-contoh soalan saya boleh, kalau awak tengok saya ada masa ni saya share sikit, saya tunjuk sekejap sekejap saya cari internet dia sebenarnya. Saya dapat internet. Okay.
So saya share, okey. Ini adalah contoh okey, contoh daripada kita punya uh, contoh soalan lah yang mungkin boleh kita pakai. Okey, contoh kat sini lah dia kata work energy and power mix So dia nak cari contoh soalan ni dia kata nak power. Berapakah power? Okey, ni jawapan terus dia tak ada ni. Ni jawapan dia dia tak ada soalan dia pula, saya tak tengok pula soalan dia. Okey, tak apalah. Ini kita boleh agak je lah daripada solution contohnya kat sini dia gambar rajah tengok ada gambar rajah. Okey. Halaju objek tersebut halaju dia adalah 6 meter per second dan akhir dia adalah pecutan dia adalah kosong kat sini. Dia mention kat sini pecutan dia adalah sifar pecutan bagi kita punya yang ini sifar. Tak seronok kalau tak conteng. So saya buka conteng lah. Okay. Okay. Sekejap Dia bila fizik ni dia best kalau kita conteng-conteng. Kalau kita tak conteng-conteng kita tak nampak bagaimana sebuah benda tu dikira lah Okay. So saya dah ada share daripada iPad saya. Okay. So ini adalah saya buka guna PDF. Okay. So ni contoh lah. Contoh ni dia beri kita punya halaju awal halaju dia awal dan pecutan dia. Dia memecut. So soalan dia nak power. Ni saya tengok pada sini je lah ni solution dia. Okay. Dia nak power. Okay. Dan bukan nak power dia nak cari daya daya. Okay. Okay, dia nak cari daya cari daya. Okay. Soalan dia nak cari daya. So dia sebab saya dah cari dia punya solution je. So soalan ni saya lupa nak cari, nanti saya cari, saya jumpa nanti saya share dia punya soalan dia. Okay. Tapi kita boleh assume kat sini dia dah beri power. Okay. Dia beri power. Okay. Kemudian dia nak cari daya dia. Berapa daya pada objek tersebut lah. Pada objek ni yang dia nak bergerak ni, daya dia. Okay. Di mana T tu adalah daya dia. Okay. N tu adalah berat dia. Okay. Dia punya berat dia. Okay. Dan dia punya R tu adalah dia punya resistance dia lah. Resistance dia. Okay. So kalau ikutkan yang ini, okay, kita sedia maklum bahawa power adalah kuasa kuasa sama dengan kerja bahagi masa. Okey, kerja bagi masa. Ataupun kita tahu kerja adalah bersama dengan force kali dengan jarak bahagi masa So saya tukar kerja bagi masa. Kemudian saya cerakinkan dia. Kerja rumus kerja adalah F kali dengan S. Okey, dan masa T lah. So that's why kita akan dapat F adalah daya. Okey, dan bila jarak bahagi dengan masa, jarak bagi masa adalah halaju. So kita dapat F kali dengan V. That's why kenapa power unit dia selain daripada kerja bagi masa, dia adalah sama juga dengan daya ataupun daya bahagi dengan halaju. Okay, so that's why dalam kes ni dia nak cari berapakah daya yang ada pada objek itu. So kuasa diberi 480 watt
okey, dan hal laju dia bagi 6 meter per saat lah. So bila kita bagi masuk dalam rumus, okey, T ni adalah daya dia lah, daya yang kena pada objek tersebut. Okey, so maka T tu adalah kuasa bahagi dengan hal laju. Kita akan dapat 80 Newton lah kat situ. Dia tak letak rumus lah, dia 80 Newton. Okey. Kemudian T tu adalah daripada apa? Okey. So T dekat sini adalah dia kata adalah daripada R dan juga R dan juga berat objek tersebut. Ini berat objek kepada sistem tu lah. Okey. So sekarang dia nak cari berapakah resistan. Soalan dia nak cari berapakah resistan pada, dia cari R ni, dia cari resistan. Okey. Seperti yang kita tahu, okey, resistan ni adalah daya yang menolak yang menghalang objek tersebut lah daripada dia bergerak lah. Okay. So kat sini kita dapat dia punya dia punya total resistance dan juga hasil tambah resistance dan juga daya yang kena pada objek ni, dan juga dia punya GSM ni bersamaan dengan jumlah daya total dia lah. Daya total dia bersamaan, dia kata sama lah. Dia katakan sama sebab kalau kita kira pun, okay, objek tersebut tak ada daya asing kat dia. Okay, okay, so bermaksud total force ni T equal to R resistance ni tambah dengan dia punya daya sama dengan daya yang ini. Bila sama macam contoh yang saya tunjuk sebelum ni, saya ada tunjuk contoh sebelum ni, iaitu daya ni, okey, adalah arah dia bergerak tu, okey, arah bergerak ke sini adalah sama. Dia samalah. Dia kalau objek tu kalau menurun tu dia ada daya yang kena pada dia lah. Okay, so that's why dia buat T equal to R plus 70 G. Okay, G kat sini yang saya faham ni bukanlah gram 70 G kat sini adalah 70 kali dengan gravity lah. 70 kali dengan gravity 30 G. Kemudian sin 5. Kenapa pakai sin 5? So ini berbalik kepada yang saya cerita tadi lah, kita cerita tadi. Okay, so sekarang objek ni, ini adalah normal. Normal dia. Okay, ini normal dia. Okay, dia ada angle sikit je, 5 degree, sangat kecil. So kita kena tengok dari sudut dari sudut mana kita nak tengok dia punya objek tu lah. Okay, so kalau kita tengok sini dia sangat halus lah, sangat kecil lah. So saya nak bagi nampak contohnya lah. Okay, tak boleh, tak nampak sangat. Tetap juga tak nampak sebab 5 degree. Okay, saya assume kat sini 90 darjah lah 90 darjah. Sini 90 darjah. So dekat sini lah adalah 5 degree. So that's why bertentangan dengan hypotenuse. Sebab ini 90 darjah 90 darjah. So sini hypotenuse lah. So bertentangan hypotenuse, so pakai sin 5 lah. That's why dia pakai dekat sini 70 G sin 5. Okay, 70 G sin 5. G tu adalah 9.8. Sebenarnya 9.81 lah gravity. And then kita selesaikan lah matematik. Kita nak cari R. So R pindah 80 tolak 70 kali dengan 9.8 sin 5.
So kita akan dapat dia punya jumlah daya ataupun jumlah resistan punya daya adalah 20.2 Newton. So ini untuk contoh soalan yang inilah. Okey, walaupun tak ada soalan, saya gambaran dia soalan dia macam tu lah. Gambaran daripada soalan yang dia beri tu adalah macam yang saya sebutkan tadi. Okey? Alright. So untuk yang pertama, okey. Untuk yang kedua, okey. Untuk yang kedua ni mungkin soalan dia ni dia kata dia nak potential energy, okey, by water and bucket. So ni dia kata ada air, okey. Ada apa? Ada satu objek ada bucket, okey. Dan dia angkat bucket tu berapa tinggi. So kita kalau ikutkan rumus rumus tenaga keupayaan graviti, mg kali dengan h lah. mgh. Okey. So benda ni sama juga apply kalau belajar berkaitan dengan ketupatan tapi itu tak ada dalam kita punya syllabus. Sebelum ni ada. Tapi ketupatan tu pakai rho lah, rho GH. So ini kita nak kira dia punya tenaga keupayaan, okey, gravity objek tersebut. Okey. Rumusnya kita ingat mgh, iaitu m dalam unit kilogram, g ni adalah gravity dan h ni mesti unit dalam unit meter lah. So kita akan dapat. So kalau tulis jawapan bila awak menjawab pastikan kena ada unit lah, joule. Mesti ada joule lah, unit joule. Iaitu unit bagi tenaga. Okey. Okey. So ini nanti saya kena cari soalan dia, okey. Kalau ada soalan dia kita nampaklah apa benda sebenarnya yang berlaku dalam soalan ni dan bagaimana kita nak menyelesaikan lah. Okey. Sebenarnya banyak je, nota-nota ni banyak, kita boleh cari, kita boleh search saja. Cuma nanti apa-apa nanti awak boleh tengoklah yang nota-nota yang saya share tu. Okey, dan juga slide-slide yang saya share mungkin boleh membantu, okey, untuk menjawab soalan yang ini. Sebab yang kritikal topik ni je sebenarnya. Topik lain saya dah tengok overview, tak banyak sangat, banyak baca je. Okay, alright. So untuk yang ini, okay. Okay, ada apa-apa soalan nak tanya? So nanti saya cari soalan dia ni berkaitan dengan work, energy and power. Mungkin saya akan cari soalan-soalan lain lah untuk dijawab. Okay. Ada tak apa-apa soalan nak tanya berkaitan dengan topik yang ini? Bagi sekarang tak ada lagi, Encik. Tak ada sebab saya boleh simpulkan sebenarnya awak kena ingat rumus yang utama tu lah. Pertama, sebelum kita tamat ni, saya conteng sikit dekat atas ini. Ambil ruang sikit untuk conteng. Okay. Kita kena tahu unit kerja lah. Work equal to F.S. Ni basic lah. Okay. Bila kita masuk dynamic, kita tahu F equal to MA. Okay. Apabila ada gravity, F equal to mg. Macam tu lah. Kemudian kita juga kena tahu kinetic energy. Kenapa kinetic energy tu kita dapat pada mana kan, dia punya calculation dia.
okey. Sebenarnya kalau kita tengok derivation rumus bagi apa? Uh, objek yang bergerak okey. Sekejap saya pun lupa unit dia, rumus dia. Sekejap saya refresh balik. Sekejap Kenapa sebab kita kena faham, okey, kenapa rumus tu terwujud. Wujudnya untuk kinetik kan, kita ada kinetik kan. Rumus bagi kinetik kan, tenaga kinetik. Kenapa dia setengah mv kuasa 2 tolak setengah mu kuasa 2. Yang ni pun ada dia punya derivation dalam saya punya nota yang sebelum ni, iaitu sekejap saya check balik Dan nota tu sebenarnya saya ada bagi dekat awak sebenarnya. Saya ada share dekat anda semua bagaimana terbitan tenaga kinetik dalam kita punya objek tu. Okey, sebab mana objek yang bergerak dia pasti ada tenaga kinetik. Mesti kena ada tenaga kinetik lah. Dan pada masa sama apabila objek tu bergerak sendiri pun dia ada sendiri dia punya dia punya tenaga ataupun kerja lah bila bergerak. Okay, contohnya tadi kenapa saya kata setengah mv/2 saya dah jumpa, okay. Disebabkan oleh rumus asal bagi sesebuah objek yang bergerak, iaitu kita ada unit asal dia iaitu V asal dia. Saya ambil color lain, okay. V kuasa 2 bersama dengan U kuasa 2 tambah 2AS. Okay. So, di mana saya dah tunjuk hari tu, V adalah laju awal, U adalah laju akhir dan A adalah pecutan dan S adalah jarak. Okay. Dan kalau objek tersebut dia tak ada hal laju awal, contohnya kalau tak ada hal laju kita abaikanlah. Kalau objek tu ada hal laju awal, kita boleh dapat 2AS, kita ubah V kuasa 2 tolak U kuasa 2. Okey. Kemudian AS sama dengan V kuasa 2 tolak U kuasa 2 bahagi 2. Okey. A itu adalah pecutan dan kita kalau awak ingat balik rumus yang asal ni, F A adalah F bahagi dengan F A adalah F bagi dengan M. Okey. So kalau kita tukar sini gerak pula. Sekejap Okey. Saya kata tadi A adalah F bahagi dengan M. Fs tadi saya katakan F equal to MA, F equal to MA, kemudian nak cari A, F bagi dengan M. So A adalah F bagi dengan M sama dengan V kuasa 2 tolak 2 kuasa 2 bahagi 2. Okey. Kemudian kita nak dapat Fs adalah V kuasa 2 tolak U kuasa 2 bahagi 2 darab dengan M. That's why kenapa kita dapat bila kita combinekan balik semua, Fs kita tahu kan, Fs itu adalah kerja. Dan V kuasa 2 tolak U kuasa 2 bahagi 2 kali dengan M adalah kinetik. So ini sebenarnya daripada mana terbitan rumus ni lah. Rumus bagi satu objek lah sendiri.
Ini untuk tenaga kinetik. Ini saya rumuskan Saya rumuskan untuk semua. Dan satu lagi, selain daripada kita ada tenaga kinetik kan, kita ada juga tenaga keupayaan. Tenaga keupayaan lagi direct lah kan. F, S ataupun kenapa kita dapat rumus tenaga keupayaan graviti, saya kata P, kenapa P PE PE itu adalah potential energy mgh. Okey, kenapa rumus dia mgh? Okey, sebab apa? Kalau kita tengok gambar rajah, okey, objek akan dinaikkan ke atas kan. Objek nak naik atas, pertama dia akan ada daya. Okey. Daya pertama daya apa? Graviti. Dan kedua ada jarak. So sama je. That's why kenapa PE equal tu juga dengan Fs. Sama juga dengan kerja lah. Sebab apa? F sama dengan MA. F equal to MA. F juga sama dengan mg. So dah dapat dah F dengan mg. H adalah jarak. H tu adalah high bagi naik ke atas, kalau S adalah mendatar. So that's why kenapa rumus dia sama. Dan that's why kenapa awak tengok awak pusing-pusing kenapa kerja sama dengan tenaga kinetik, kenapa kerja sama dengan tenaga keupayaan. Itu adalah sebab dia lah. Okey, dan dia tengok kepada keadaan sesebuah sistem tu sendiri. Okey, so sampai di sini sajalah. Ada apa-apa soalan nak tambah lagi berkaitan dengan topik kita pada hari ni? Okey, kita balik topik 1. So topik 2 tu sekejap je saya boleh cover. So nanti kita akan perbanyakkan latihan-latihan lain lah. Dan kita akan tengok latihan-latihan lain yang mungkin bersesuaian dengan kita punya subjek ni lah. Okey, ada soalan lain nak tanya? Ada apa soalan nak tanya? Tak faham label-label tu? Okey, ada soalan? Tak ada lagi Encik soalan. Tak ada lagi Okey, tak apa. Tak ada lagi. So nanti tugasan tu pastikan awak buat nanti saya akan marking. Saya marking digital ya. Saya dah beberapa era ni saya akan marking secara digital. Okey. Dan awak boleh, nanti kita akan tengoklah markah tu saya akan ambil secara digital dan kita akan simpan. Dan juga subjek ni tak ada masuk portfolio. So sekiranya tak ada hard copy pun tak apa, saya akan simpan soft copy saja. Okey. Dan awak jawab je lah. Hard copy awak upload dalam sistem. Awak simpan je lah untuk awak punya rujukan. Okey. Dan saya just nak soft copy je. Okay, kalau subjek yang ada subjek core akan ada portfolio. Itu awak kena simpan hard copy untuk masuk dalam file awak nanti. Okey. So kalau tak ada soalan, bagi saya cukup sampai di sini saja kelas kita. Sebab lepas ni awak ada kelas kelas lain. Kita awak masuk untuk awak tengok macam mana. Okey. Dan kita jumpa lagi lah next week insya-Allah pada waktu yang sama dan masa yang sama insya-Allah. Cuma mungkin kita akan lebih santai sikit lah. Saya akan perbanyakkan latihan lah. Sebab topik tak banyak, ada 3 topik je. Okey, itu saja semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam mana? Terima kasih. Okey, sama-sama semua. 7